Baik, saya mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua pada malam hari ini kerana hadir di dalam kelas yang istimewa dengan topik kita pada malam ini iaitu enzim tonik hati terpenting. Okey, baik, sebelum kita mulakan, apa khabar anda semua? Luar biasa baik. Kita harap, saya berharap kita semua sentiasa dalam keadaan luar biasa dan berbahagia bersama keluarga yang tercinta. Okey, baik. Saya ucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada anda semua yang hadir pada malam hari ini. Sama ada di mana saja anda berada, sama ada dari Borneo, Sabah, Sarawak ataupun Brunei, ataupun dari semenanjung Malaysia, dari utara, kawasan tengah, kawasan selatan dan juga pantai timur. Dan mungkin juga ada rakan kita yang berada di Singapura. Jadi selamat datang ke program istimewa berkenaan dengan enzim pada malam hari ini, di mana kita akan membicarakan topik yang saya telah kongsikan tadi. Anda boleh lihat di skrin, enzim tonik hati terpenting. Okey. Dan pada kelas malam ini kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana enzim sebenarnya memberi manfaat kepada kesihatan hati. Dan untuk kita membicarakan berkenaan dengan itu, kita akan bersama dengan salah seorang insan yang sangat luar biasa iaitu Cik Mazla Ibrahim. Tapi sebelum kita bermula berkenaan dengan kelas pada ataupun program malam hari ini, ada sedikit saya katakan sedikit informasi kepada anda semua, di mana masih lagi berlangsung kempen pelanggan CNI Enzim Jom Taiwan, program penghargaan CNI Enzim yang berlangsung sehingga 30 Jun ini. Dah tak lama lagi ia akan berakhir, di mana dalam program ini terbuka kepada semua CBO, yang mana anda perlu kumpul peluang cabutan bertuah tanpa had untuk setiap pembelian Well3 Life Enzim ataupun Well3 LEAF, dan maksimumkan peluang menang anda untuk memenangi. Okey, hadiah utamanya adalah percutian 4 hari 3 malam ke Taiwan untuk seorang dan bertemu dengan pengasas enzim CNI iaitu Prof Chow. Okey, jadi manfaatkan peluang ini. Mana tahu anda salah seorang daripada yang bertuah untuk memenangi percutian ini. Dan kepada anda yang lain, masih lagi ada Waterlife Hot Spring Pro Well3 LAF 120 paket untuk 5 orang pemenang dan juga voucher produk CNI bernilai RM100 untuk 10 orang pemenang. Jadi manfaatkan masa yang tinggal kurang daripada 10 hari ini untuk kita manfaatkan ataupun tambah lagi peluang cabutan bertuah anda dengan membeli CNI Enzim. Okey, itu berkenaan sedikit informasi untuk anda semua. Jadi sebelum kita bermula, ada sedikit peringatan mesra untuk anda. Pastikan video dibuka dan mikrofon ditutup supaya kelas pada malam ini berjalan dengan lancar, program kita berjalan dengan lancar. Sila rename nama anda jika nama akaun anda bukan nama sebenar. Okey, disertai dengan lokasi anda untuk tujuan pendaftaran. Kemudian yang menariknya, di sepanjang sesi pembelajaran kita pada malam hari ini, soalan dibolehkan melalui ruangan chat. Jadi jangan segan ataupun jangan segan silulah untuk bertanya di ruangan chat. Nanti ada masanya kita akan pergi ke soalan anda. Jadi tanpa kita melenggahkan masa lagi, untuk kita membicarakan tentang topik pada malam hari ini iaitu enzim tonik hati terpenting, bersama kita Cik Mazla Ibrahim yang merupakan konsultan kanan pemakanan CNI yang telah bersama kita lebih daripada 20 tahun. Okey, silakan Cik Mazla. Saya serahkan kepada Cik Mazla. Terima kasih kepada Dr. Zaidi. Selalu Dr. Zaidi very multitasking. Sebagai seorang pakar pemakanan di CNI, beliau memang selalu buat kondak juga kelas tentang produk tentang kesihatan. Itu satu. Kedua, beliau hari ini juga menggantikan Sifu Rizwan sebagai host untuk buat technical support. Luar biasa. Jadinya dengar-dengar lagu tu semua, itu pilihan daripada Dr. Zaidi lah, lagu yang rancak yang anda dapat tadi.
Jadi terima kasih kepada Dr. Zaidi juga dan juga kepada co-host Bidan Terjun Cik Juraidah kita pun ada ya. Jadi untuk itu pada malam ini saya sebenarnya berterima kasih kepada anda semua kerana dapat mengikut serta satu program yang kita baru mulakan. Semua topik yang kita akan buat adalah berdasarkan tentang enzim, topik yang berkisar tentang enzim. Jadi pada malam ini topik kita adalah enzim tonik terpenting daripada let me see ya sebentar sekejap tentang okay. Alright, sebentar. Okay, tonik terpenting tentang hati merupakan tonik terpenting ya. So jadinya untuk cerita tentang tonik hati ni, kenapa enzim merupakan, saya nak bercerita tentang pentingnya hati, pentingnya hati. Ramai orang kata hati ni memang sesuatu yang selalu orang abaikan. Banyak bila kita cerita tentang fungsi terpenting, selalunya organ yang terpenting selalu kita pasal jantung, betul? Jadinya untuk ceritakan ini, untuk memulakan bercerita tentang program pada malam ini saya kupaskan. Tapi sebelum kupasan yang saya letakkan di sini, saya ingin mengucapkan selamat datang, selamat malam, Assalamualaikum kepada anda semua yang mengikuti program malam ini, dan kita mengharapkan program ini kita dapat teruskan. Dan saya juga harapkan perkongsian pada malam ini saya cuba untuk kupas secara mudah, secara ringkas dan secara senang supaya anda dapat memahami ya. Dan kita harap juga keduanya adalah manfaat tentang faedah enzim CNI yang ada dan bagaimana CNI enzim dapat membantu. So jadi perkongsian pada malam ini berkisar kepada peranan organ hati itu sendiri ya. Jadinya kedua, masalah hati ya. Kalau orang selalu cerita pasal masalah jantung yang berbagai, sekarang ini kita nak tahu tentang masalah hati. Dan punca daripada masalah ini, itu topik yang orang kata tu kupasan yang kedua. Ketiga, tanda-tanda jika hati anda bermasalah. Ya, mungkin juga ada orang kata sakit hati, busuk hati. Saya mungkin juga satu topik tentang hati ya. Tapi pada malam ini kita cerita hati yang betul-betul yang ada berkaitan dengan masalah kesihatan. Okay. Keempat, bagaimana enzim CNI, life enzyme dan juga life enzyme advance dapat membantu dalam kesihatannya. Dan kenapa kita panggilkan produk life enzyme ini sebagai tonik hati yang penting sekali. So jom kita cerita tentang peranan hati. Okay. Dalam peranan hati, bila bercerita tentang hati, peranan hati ini penting juga. Ya, banyak orang kata, seperti saya kata beritahu tadi, banyak orang menekankan tentang jantung. Tetapi hati ini adalah satu organ yang selalu orang tolak tepi ataupun abaikan. Peranannya penting, tugasnya amat penting. Pertama sekali adalah metabolisme nutrien, iaitu penguraian makanan. Jadi bila kita bercerita tentang penguraian makanan, banyak kita berceritakan penguraian makanan di dalam usus kita, ya, dalam usus kecil. Ya, kita menguraikan makanan melalui menggunakan enzim-enzim yang kita dapati di dalam usus kecil. Tapi anda tahu bahawa di dalam badan kita mempunyai enzim yang pelbagai dan perlu membuat kerja-kerja. Jadinya daripada usus, anda akan bertanya, manakah perginya makanan yang telah terurai, yang terurai dan diserap oleh badan. Jadinya di usus, serapan nutrisi ini, nutrien-nutrien ini akan kebanyakan, yang banyak sekali akan pergi kepada hati. Jadi hati merupakan satu organ yang akan, orang kata, menerima nutrisi ini. Dan nutrisi ini ataupun nutrients ini sekiranya tidak lengkap diuraikan di usus, jadi hati akan sambung penguraiannya. Ya, jadinya hati sambung penguraiannya. Jadinya penguraian makanan seperti apa? Contohnya makanan yang berkaitan dengan karbohidrat. Okay, jadinya setiap makanan seperti nasi juga diuraikan kembali sekiranya tidak lengkap. Jadinya orang kata tu proses penguraian yang kedua lah, second tahap yang kedua. Kemudian contohnya karbohidrat.
contohnya protein, dan yang terutamanya adalah penguraian lemak. Jadi penguraian lemak memang ada kaitan dengan hati. Sekejap lagi saya akan beritahu. Okay. Kedua, menyimpan nutrients. Jadinya daripada nutrisi-nutrisi ini, nutrien-nutrien ini yang diambil daripada usus dan kemudiannya diuraikan kembali, dimetabolismakan kembali di dalam hati, kemudian hati akan menyimpan nutrients-nutrients ini sebelum diagihkan ke seluruh badan kita melalui saluran darah. Itu fungsi kedua, menyimpan makanan-makanan ini. Okay. Jadinya penting, kalau tidak ada hati, jadinya tak ada tempat nak simpan makanan-makanan ini sebelum diagihkan. Ya. Jadinya kalau tidak ada hati pada kita, jadinya ini akan memang kita tidak boleh hidup. Ya, penyimpanan nutrients ini. Ketiga, hati menghasilkan jus empedu. Okay. Anda tahu tak penting tentang jus empedu? Ya. Kerana ramai ada juga di antara rakyat Malaysia, ramai juga warga-warga tua ada mempunyai masalah di mana terlalu banyak orang kata tu batu-batu karang yang ada di dalam pundi hempedu dan menjadikan pundi hempedu itu dibuang. Ya, ada anda mungkin juga ada family members yang mempunyai masalah ini. Jadinya pundi hempedu adalah tempat menyimpan jus hempedu, dan fungsi jus hempedu ini adalah untuk mencernakan ataupun menguraikan lemak. So jadinya bagi orang yang tidak ada mempunyai pundi hempedu, jadinya lemak orang kata jus hempedu itu tidak cukup. Jadi mungkin tidak akan dapat tidak akan susah untuk membaurkan ataupun menguraikan lemak. So hati akan orang kata membuat kerja yang lebih untuk menghasilkan jus empedu yang tidak ada tempat untuk disimpan. So itu satu peranan ni untuk penguraian lemak. Jadinya hati memainkan peranan. Itu ketiga. Keempat, hati adalah organ detox yang paling penting. Detox, maknanya dia menguraikan toksin. So daripada toksin ni maksudnya dari mana? Okay, satu tadi kita cakap penguraian makanan yang tidak lengkap yang ada di usus akan diserap. Jadinya dia akan apabila terkumpul seperti ini, dia akan perlukan jadi di hati tersebut. Jadi dia akan menguraikan kembali sisa-sisa daripada proses penguraian yang tidak lengkap ya daripada makanan tersebut. Itu satu. So sisa-sisa ini adalah toksin. So jadinya hati memainkan peranan itu. Kedua, bagi toksin yang dihasilkan oleh sisa-sisa metabolisme dari setiap sel-sel badan juga perlu diuraikan. Sisa-sisa toksin ini diuraikan di hati. Okey, dan kemudian daripada hati dia akan pergi kepada organ-organ perkumuhan yang lain. Nanti kita akan tekankan pada anda. Jadinya yang penting anda tahu bahawa hati adalah organ yang penting, organ detox yang penting. Salah satu kerja yang dilakukan oleh hati adalah menguraikan toksin. Jadi bayangkanlah sekiranya hati ini terbeban banyak toksin, jadinya hati tidak dapat membuat kerja yang sepatutnya, tidak melakukan peranan yang ada di sini. Kelima, hati menghasilkan enzim metabolik ya, yang boleh membantu untuk kita melakukan kerja-kerja tindak balas biokimia di dalam badan kita. Jadinya hati adalah organ yang paling besar dalam penghasilan enzim. Antara juga enzim ini banyak, tapi selalu juga ada anda akan ada 4 enzim yang dihasilkan hati. Contohnya alkaline phosphatase, okay, alanine transaminase, okay. Ketiga adalah aspartate transaminase. So dalam singkatannya ada ALP, ALT dan AST. Okay. Ini adalah 3 jenis enzim yang dihasilkan hati yang akan orang kata tu sebagai sign sekiranya hati terbeban
dengan banyak kerja. Nanti saya akan ceritakan. So anda tahu so jadi ada 5 peranan hati di sini yang dikaitkan. So sekiranya peranan hati ini tidak dapat dilakukan dengan betul disebabkan permasalahan-permasalahan. Jadi apakah permasalahan yang berkaitan dengan masalah hati yang perlu kita tekankan dahulu? Ya ini adalah masalah hati berlemak. Hati berlemak, antara kita di Malaysia, ramai yang daripada kita tidak tahu hati kita berlemak. Di dalam Malaysia itself, kalau dikatakan kalau Malaysia, kalau dibandingkan dengan Asia Tenggara, saya rasa sama-samalah kita punya cara makanan diet kita adalah samalah, more or less kan. Jadinya ramai daripada rakyat Asia Tenggara mempunyai masalah hati berlemak. Dan rata-rata orang yang mempunyai masalah hati berlemak tidak tahu kita mempunyai masalah hati berlemak ini until benda tu sudah menjadi begitu serius. Okey. Secara katakanlah kalau kita lihat secara gambar dia. Hati berlemak ini pada hati yang biasa warnanya okey, tetapi kalau kita lihat hati yang sudah berlemak, dia saiznya akan besar. Dia akan kembang. Kenapa ini berlaku? Ini disebabkan oleh inflamasi. Nanti saya akan terangkan apa yang dikaitkan dengan inflamasi ini. Kalau anda lihatkan tentang molekul-molekul sel-selnya, yang sehat adalah halus, tetapi apabila sudah berlemak, jadinya dia sudah ada mempunyai rongga-rongga yang besar kerana molekul lemak adalah dalam keadaan yang besar. Itu adalah bentuk orang kata saiznya. Kadang boleh jadi double the size. Contoh kita lihat pula struktur mereka, dia punya rupa bentuknya. Colornya kalau kita lihat daripada warna merah hitam, macam dark red. So dia akan anda nampak warna kekuningan dan rupa bentuknya juga sudah nampak ada bonggol-bonggol lemak di situ. Ini hati berlemak. Tetapi kita tidak akan dapat masuk operate dan tengok, ya. Ini kalau kita buat operation, ini satu kos yang tinggi. Jadi di sini adalah keadaannya. Kemudian kalau kita lihat tentang hati berlemak ni, adakah ini satu masalah yang serius? Jom kita share di sini. Saya bercerita tentang satu permasalahan hati daripada yang bukan serius sehinggalah ke serius. Okey. Pertama sekali, ini adalah dalam bentuk hati yang sihat. Permulaan adalah apabila hati berlemak. Jadi kita nak tahu tentang puncanya, tetapi sebelum saya tekan kepada punca, saya lihat tentang stage-nya, peringkat-peringkatnya. Jadi kalau hati yang sihat itu sekiranya ada terbeban dengan pelbagai bermasalah, kita akan lihat dia akan berkembang. Jadinya lemak akan berkumpul di dalam hati. Apabila lemak berkumpul di dalam hati, dia start yang menjadikan definisi tentang inflamasi adalah kita punya antibody di dalam badan kita. Dia akan pergi ke hati. Dia nampak lemak sebagai foreign object ataupun bahan-bahan asing di dalam hati. Jadinya lemak itu kalau lemak yang sedikit tidak ada masalah, tetapi bila dia dalam keadaan yang banyak, jadinya antibody akan menyerang lemak-lemak di dalam hati ini, fatty acid ini, kemudian sebagai untuk membaik pulihnya. Sebab dia ingatkan dia seperti anasi, seperti contohnya maybe they thought it is a virus dan sebagainya. So antibody akan datang. Tetapi inflamasi bukan hanya disebabkan oleh antibody, bukan hanya bereaksi sekiranya ada jangkitan, tetapi sekiranya dia nampak sebagai foreign object ataupun benda asing. Lemak yang banyak disalahartikan oleh antibody kita sebagai benda asing, jadi langsung dia akan menyerang. Apabila menyerang, jadinya kita punya hati akan start inflame, membengkak. Itu sebabnya hati berlemak yang akhirnya akan membengkak. Kemudian apabila antibody ini akan terus akan fight dengan lemak yang ada di dalam hati itu tersebut, akan kumpul, lepas tu lawan lagi dan lawan dan sebagainya, akhirnya dia akan wujud parut.
Jadi hati akan mula berparut, ya, parut. Bila pekaan parut ini makin lama makin banyak, dia akan menjadi dalam tahap dinamakan fibrosis. Okey. Sekira ini tidak dirawat, ketika ini sekiranya tidak dirawat, di mana hati mula tambah parutnya makin banyak dan sebagainya, dan akhirnya dia akan mula menjadi keras. So ini dinamakan sirosis ataupun pengerasan pada hati, dan akhirnya akan menjadi kanser. Pada keadaan sirosis, di mana hati sudah mengeras, hati sudah langsung tidak dapat berfungsi, dan di sini keadaan ini tidak boleh orang kata tu dibalikkan ataupun reversible. Maknanya anda tidak boleh rawat lagi sekiranya keadaan hati sudah dalam peringkat sirosis ataupun pengerasan hati. Jadi yang penting adalah untuk anda ataupun kita semua tahu menjaga masalah hati apabila ianya berlaku dalam keadaan fatty liver ataupun hati berlemak. So kita nak lihat apa sebenarnya punca hati berlemak. So punca hati berlemak ni saya tekankan kepada 6. Satu, diet. Okey, diet kita tahu sekarang ni orang kata tu healthy plate ataupun pinggan yang sihat adalah berdasar kepada suku-suku setengah. Suku-suku setengah maknanya suku protein, suku karbohidrat dan setengah dalam bentuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Okay. Tetapi rata-rata daripada kita tidak mengikut orang kata tu pinggan yang sihat. Jadinya ramai daripada kita makan banyak orang kata tu makanan yang telah terproses ataupun makan karbo yang tinggi, karbohidrat yang tinggi. Okay. Jadi ini masalah yang selalu yang berlaku. Karbohidrat adalah tenaga. Tetapi kita question kepada diri kita, tenaga ini perlu kita buat kerana kita perlukan apabila kita ada mempunyai kerja-kerja yang kuat, ada mempunyai kerja-kerja fizikal yang kuat. Tetapi apabila kita makan karbohidrat yang tinggi tapi kita duduk, kita buat kerja, kita dalam keadaan yang tidak aktif, maka karbohidrat ini akan convert kepada lemak. Dan lemak ini akan convert bukan hanya di bawah orang kata di bawah kulit, tetapi juga akan berada di dalam organ-organ dalam bentuk visceral fat. So diet amat penting. Okey, kedua adalah tentang kalau kita lihat tentang kesan ubat. Okey. Kesan ubat, okey, anda tahu bahawa ada mempunyai fungsi-fungsinya. Bila dan ubat perlu disintesiskan untuk kita mendapat faedah daripada ubat tersebut, dan ia perlu diuraikan. Okey, setiap kali ubat itu perlu disintesiskan, dia ada mempunyai sisa-sisa ubat tersebut yang perlu diurai. Perlu terurai sisa-sisa ini. Dan sekiranya terlalu banyak ubat dan kita akan menyebabkan kita punya hati akan terbeban untuk menguraikan sisa-sisa ubat ini. Okay. Itulah. Jadinya kedua adalah kesan ubat. So jadinya bila hati sudah terbeban, maka lama-lama dia tak dapat menguraikan lemak tadi saya beritahu, dan lemak akan terkumpul kepada hati. Sama juga. So ketiga adalah tentang alkohol. So alkohol memang kaitan dengan membuatkan hati meradang ataupun orang kata inflame, memang kaitannya amat tinggi. Sebab itu bila satu perayaan yang besar di mana orang mengambil alkohol yang tinggi, jadinya akhirnya dia akan merosakkan hatinya. So bagi orang yang mengambil alkohol, actually for lelaki perlu mengambil tidak lebih daripada 4 cawan. Jangan banyak 4 cawan gitu. Kalau untuk wanita 3 cawan lagi pula. Bagi orang Islam jangan cakap pasal alkohol nanti saya takut pula nanti orang kata Cik Mazlan kata boleh minum alkohol 4 cawan aja, 3 cawan aja. Bukan ini adalah bagi rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam. Okey. Kemudian genetik. So genetik sekiranya ibu bapa ada masalah berkaitan dengan hati ataupun masalah hati yang lemak, jadinya ia boleh bawa kepada keturunan ataupun anak-anak, kerana orang kata tu genetik itu sudah terosak ketika di dalam janin tersebut. So dia ada kaitan di situ. So kemungkinan aja juga apabila rosak bila kepada anak, jadinya terus jadi
orang kata tu hati tu terus rosak 100%. Ini ada yang pernah berlaku di mana perlu anak terus langsung kena buatkan orang kata transplant hati ataupun orang kata tu pemindahan hati. Jadi ini telah berlaku juga di Malaysia. Berapa harganya? Nanti kita beritahu pada anda. Kelima adalah tentang apabila seorang itu dalam berat badan yang obes, yang besar. Okay. Anda tahu bahawa tadi kita beritahu makanan berkaitan, dan apabila kita makan karbohidrat yang tinggi, jadinya dia akan convert kepada lemak. Jadi lemak ini boleh convert dalam bentuk visceral fat, iaitu organ lemak yang terkumpul di dalam organ-organ di dalaman ataupun di bawah kulit. So jadinya, dan orang ini sekiranya tidak aktif, makanya lemak daripada pemakanan jadinya dia akan berkembang, jadinya lemak yang banyak. Jadi permasalahan lemak yang banyak di bawah kulit ini akan membuat seorang itu obes dan perlukan sesuatu, dan ini akan membebankan lagi kerana lemak yang ada itu jadinya untuk hati perlu untuk metabolize lemak metabolismakan lemak ini. So jadi hati akan terbeban juga ini. Jadi obesity akan menyebabkan hati berlemak, ya. So hati berlemak akan menjadikan obesity juga. Okay. Dan untuk saya tekankan obes juga, saya ingin tekankan juga bagi seorang yang tiba-tiba suka nak buat diet, crash diet ataupun diet atau nak turunkan berat badan secara orang kata tu mendadak. It is not good. Maksudnya tidak bagus, kerana apabila anda mau turunkan badan, kita perlu kita perlu membakar lemak. Apabila kita membakar lemak, maknanya hati akan kerja lebih tinggi. Jadi hati akan kerja akan lebih tinggi, jadi dia akan terbeban, lama-lama dia tidak dapat proses untuk makanan-makanan. Jadinya untuk lemak yang ada juga, dan lemak yang ada di dalam hati tersebut. So, sekiranya anda ingin mengawal berat badan atau mengurangkan berat badan, bagus untuk buat 3 hingga 5% sebulan daripada berat badan anda. So, 3 to 5% in terms of dalam bentuk orang kata tu secara berperingkat. Kalau saya dalam 3 permulaan mungkin 5%, kemudian turun makin sebab apa, air dapat keluar dan sebagainya, jadinya, dan kemudian dikontrol kepada 3% satu bulan. Daripada 3% daripada berat badan anda. Ini adalah secara yang bagus. Yang keenam adalah penyakit. Ada penyakit yang akan berkaitan dengan hati berlemak. So, apakah penyakit ini? Dan mungkin kebanyakan daripada kita mempunyai masalah ini. Jadinya ini yang saya ingin kongsikan dengan anda. Jom kita lihatlah penyakitnya. Saya berikannya sebagai orang kata 4 tinggi penyakit dengan kaitannya pada lemak. Okey. Lemak pastinya kalau anda nampak dekat sini kolesterol, gula, tekanan darah, ini permasalahan yang berlaku di dalam darah kita, ya. Dan tadi saya beritahu bahawa penyimpanan makanan, penyimpanan nutrients berlaku di hati. Okay, berlaku di hati. So sekiranya kolesterol sudah ada, maksudnya daripada hati dia akan agihkan makanan-makanan, dan juga maknanya makanan-makanan yang tidak lengkap ini juga ke bahagian-bahagian lain melalui darah. So sekiranya darah mempunyai masalah, maknanya hati sudah ada masalah. Contohnya lah kolesterol. Kolesterol anda tahu ada sejenis lemak, ya. Dan kolesterol kalau kita lihat pada total kolesterol, dia termasuk kepada kolesterol yang jahat, kolesterol yang baik, dan juga triglyceride. So saya lihat, kita tekankan kepada total dia lah. Okay. Rata-rata orang yang ada mempunyai kolesterol ni selalunya adalah mempunyai kolesterol yang tidak baik ataupun LDL dan juga triglyceride, which actually not good. Okay. Satu daripada 2 dewasa di Malaysia mempunyai masalah kolesterol yang tinggi. Dan rata-rata ada yang mengambil ubat, ada yang tidak mengambil ubat. Statin saja. Okay, ini satu. Okay, jadinya, dan kolesterol ini, ya, dia kalau kita nak buatkan, kalau ini ada sebagai orang kata tu tanda juga, ya, untuk mengaitkan anda mempunyai hati berlemak. Okay. Kedua, gula darah. Okay, gula darah. Okay. Tadi kita tahu bahawa kita cerita tentang karbohidrat dikonvert kepada lemak.
kalau kita tidak aktif. Dan karbohidrat ini juga kalau sudah masuk untuk dalam darah sebagai makanan, dia dalam bentuk yang terringkas iaitu glukos. Pada orang biasa yang normal, glukos ini akan melalui darah akan pergi kepada sel-sel sebagai makanan. Setiap sel badan perlu makanan glukos. Tetapi sekiranya kita ada mempunyai masalah berkaitan dengan pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup ataupun insulin yang sensitif, maka gula dalam darah akan menjadi tinggi. Gula menjadi darah akan tinggi. Dan pada akhirnya, sebagai defense mechanism, badan kita akan mengajar gula darah ini convert kepada lemak. Sebagai orang kata satu defense mechanism. So ini bila jadinya gula darah akan mungkin kurang, tetapi lemak darah akan tinggi juga. So jadi sebab tadi kalau katakan karbohidrat tukar kepada lemak, jadinya glukos pun yang ada di dalam gula dalam darah itu akan boleh convert juga kepada lemak yang akan meninggikan juga lemak di dalam darah tersebut. Ketiga, tekanan darah. Satu penyakit yang tinggi juga. Kalau kita lihat tadi gula darah, 1 daripada 5 dewasa mempunyai masalah gula darah yang tinggi yang berkaitan dengan ini, bermaksud orang itu akan mempunyai masalah kencing manis. Tekanan darah adalah masalah penyakit yang ketiga. Yang rata-rata kalau kita lihat 3 daripada 10 dewasa di Malaysia ini mempunyai masalah tekanan darah. Tekanan darah bagaimana? Contohnya tadi kita nampak kita cerita pasal lemak darah, dan sekiranya lemak darah itu sudah orang kata tu sudah oxidize, dia akan melekat kepada dinding dan makin lama dan kemudian membuatkan orang kata dinding saluran darah itu akan menyempit. Jadinya bila darah lalu dia akan pressure dia akan kuat. Sebab tu kita panggil blood pressure, high blood pressure, rintangan itu kuat. Jadi ketiga-tiga ini kalau anda nampak dia adalah tanda dan juga penyakit yang akan sebagai orang kata tu signal yang bawa hati anda berlemak. Itu kaitan dia antara yang ini hati berlemak menyebabkan ketiga masalah ini, dan 3 masalah ini akan menyebabkan lagi hati bertambah berlemak. So kaitan dia pusing-pusing kat situ juga. Jadinya itu satu perkara. Keempat adalah kaitan di mana tidak berkaitan dengan lifestyle, maksudnya tidak disebabkan oleh pemakanan, tetapi tentang virus. Di Malaysia sebenarnya 9 daripada 10 orang yang mempunyai masalah virus hepatitis tidak tahu bahawa mereka mempunyai virus hepatitis di dalam badan. 9 daripada 10. Dan virus hepatitis ini akan menyerang hati. So hati lama-lama akan sama juga, akan jadi berlemak dan seterusnya akan menjadi fibrosis dan kemudian menjadi sirosis. So daripada sini, ini adalah virus yang berkaitan dengan yang menyebabkan hati berlemak ni. Seterusnya, yang orang kata yang most recent adalah virus juga, iaitu virus COVID-19. Rata-rata orang yang mempunyai masalah long COVID, maknanya selepas mereka kena COVID ada side effect. Kebanyakan daripada pesakit COVID selalunya ada mempunyai permasalahan dengan saluran orang kata tu pernafasan. Itu normal. Selalunya kita nampak dekat situ. Saluran darah pun ada juga. Dan juga sebenarnya yang ada menyebabkan hati mereka start rosak. So jadinya virus juga boleh menyebabkan hati berlemak kerana hati mula rosak, hati tidak berfungsi, jadi hati lemak akan berkumpul di dalam hati. So ini 4 tinggi yang saya kongsikan kepada anda. So now, kalau kita lihat bagaimana kita nak tahu, kita nak dapatlah diagnose sama ada hati kita berlemak ataupun tidak. Satu daripada caranya, kita membuat pemeriksaan daripada darah. Kalau di hospital dia akan ambil mengambil darah. Daripada darah tersebut, dia akan identify sebagai mencari enzim. Saya beritahu tadi tentang 3 enzim, iaitu ALP, ALT dan AST. So, bila jumlah enzim ini tinggi, enzim ini dihasilkan oleh hati kita, dan enzim ini akan bila dia tinggi, ini ada satu signal yang menunjukkan bahawa
hati bekerja dengan kuat. Hati bekerja tu overburden, overwork. So jadinya ini satu permasalahan. Selalu juga bila kita makan enzim, bila ada orang cek, adakah saya makan enzim sebab tu enzim di dalam hati tinggi? Tidak. Jawapan dia adalah kita mahu sebenarnya membantu hati, enzim di dalam hati tersebut, 3 enzim ini dikurangkan supaya dalam life enzim kita dapat membantu untuk membuat kerja, ya, untuk membuat fungsi yang supaya tidak membebankan hati kita. So itu dia punya kaitan dia. Mungkin ada daripada anda yang buat blood test, ya, ada mempunyai penyakit, tiba-tiba dia punya hati, enzim di dalam hati adalah tinggi. So itu kaitan. So selain daripada untuk test enzim di hati ini, cara yang lain juga untuk doktor, dia akan cek kolesterol, dia akan cek tekanan darah, dan dia akan cek juga gula dalam darah. Tadi 3 penyakit tadi yang saya terangkan. Jadi ini sebagai orang kata sebagai signal yang anda mempunyai hati yang berlemak. Dan kalau tidak ini, anda mungkin boleh juga menggunakan quantum magnetic resonance yang sekarang ini siapa pun ada kerana kita buatkan ada 39 atau lebih kurang elemen yang quantum ini buat screening. Okay, salah satu daripadanya adalah fungsi hati dan empedu. Jadinya di sini salah satu daripada orang kata tu fokus dalam fungsi hati, dia akan tengok sama ada hati anda berlemak. Jadi bagi anda yang mempunyai kuantum ataupun ada rakan-rakan yang ada mempunyai kuantum, jadi anda boleh start cek, tengok sama ada hati anda diberitahu tak sama ada hati anda berlemak. Okay? Ini satu. Jadi nak tahu anda hati berlemak boleh menggunakan kuantum, ya? Selain daripada cek daripada darah. So now, ada tak tanda-tanda badan kita ada kasih warning tak sekiranya kita ada mempunyai hati berlemak? So now saya ingin kupas yang mungkin anda rasa tanda-tanda ini mungkin ada kaitan dengan permasalahan lain. Jadinya mungkin tanda ini atau simptom ini sama dengan permasalahan lain. So saya nak beritahu pada anda mungkin ini akan ada kaitan dengan hati berlemak. Ya. Pertama sekali, adakah anda mempunyai masalah bloating, rasa tidak selesa? Ya, jadi selalu kita akan cakap sekiranya bloating ini dia ada kaitan dengan sistem penghadaman, ya, pencernaan. Dan di sini anda pun tahu bahawa hati ada kaitan untuk penguraian makanan. So jadinya sekiranya hati bermasalah, penguraian tidak dapat lengkap untuk the second phase-nya ini, jadinya kita akan rasa bloating, rasa tidak selesa. Itu satu. Kedua, sekiranya ada hati bermasalah dan ianya kita ada mungkin masalah seperti diarrhea. Jadinya dia rasa macam diarrhea. Jadi kalau untuk senang buang air, cepat nak rush pergi buang air, dan najis yang keluar itu macam orang kata tu bubur. Jadinya ini mungkin disebab boleh nampak seperti simptom ini, mungkin anda tahulah diarrhea selalu disebabkan oleh jangkitan. Tetapi simptom sekiranya hati berlemak pun adalah masalah yang sama seperti bila buang air cepat-cepat macam jadi bubur. Itu tanda dan simptom yang masalah hati. Okey. Ketiga adalah ia sembelit juga boleh dikaitkan dengan mungkin memang adalah salah satu daripada tanda dan simptom hati kita berlemak. So jadi juga anda boleh cek sama ada anda pembuangan air besar anda lawas ataupun tidak. Ini adalah yang paling simple kita lihat. Now makin serius, tanda-tanda yang anda boleh nampak lain lagi, ya. Dan kemudian kita lihat sekiranya proses pencernaan dan hati ini tidak bagus juga, dia akan tendang ke atas. Jadi anda akan rasa nak muntah, rasa mual. So jadinya kalau tanda-tanda simptom anda rasa mual dan orang ini bukan untuk hamil, so jadi mungkin salah satunya adalah hati anda berlemak. Okey. Kedua adalah apabila ada mempunyai masalah orang kata acid reflux. Sepatutnya asid di dalam perut itu dia tinggal di dalam perut sahaja. Tetapi sekiranya hati kita berlemak, dia boleh push sampai ke atas dan jadi membuatkan kita ada kesan acid reflux. So di sini patutnya kita punya orang kata tu dekat tempat ini pengikatan di sini memang lock.
Tetapi apabila hati kita berlemak, dia akan dislok ni boleh longgar balik semula. Okey, ini kedua tanda-tanda simptom. Kemudian apa lagi? Sekiranya anda lost your appetite ataupun tidak ada selera makan. Nah, jadi ini adalah satu juga tanda. Okay, ini di bahagian dekat atas. Kemudian kita lihat pula kepada najis ataupun orang kata bahan buangan kita. Pertama, air kencing. Kita lihat pada air kencing. Jadi anda boleh tengok kepada air kencing. Sekiranya warna kuning tak ada masalah lah, sebab selalunya kita ambil suplemen. Ya. Bila kita ambil kuning, jadi kita terutama pada vitamin C, vitamin B. Jadi selalunya ada warna kuning. Tetapi sekiranya warna air kencing kita adalah warna oranye, ini adalah tanda anda mempunyai masalah hati berlemak ataupun lebih serius di situ. Dan kita boleh lihat kepada najis kita. Okay, najis kita. Untuk najis kita, najis yang normal adalah warna coklat, ya. Coklat kan? Okey. Tetapi bagi najis yang bagi orang yang mempunyai hati berlemak, pada keadaan yang lebih serius, dia akan seperti warna tanah liat. Dia cair, warna dia macam light brown. Jadi warna tanah liat saya akan beritahu ia sebagai lain. So ini ada permasalahan yang berkaitan dengan hati dan juga pundi empedu. Ya. So ini ada tanda supaya anda boleh cek. Sekiranya bukan untuk anda, mungkin anda jaga kepada ibu bapa yang telah uzur pun anda boleh cek. Dan juga anda kalau lihat anak-anak kita pun anda boleh cek juga. Okay. Kemudian kita lihat kepada tanda apa lagi? Banyak. Kalau anda mula rasa sakit di bahagian abdomen atas sebelah kanan, kerana itu tempat kita punya hati situated, terletaknya hati kita sebelah kanan, sebelah kanan. Okey, ini juga satu tanda. Okey, kemudian mungkin kaki anda membengkak, membengkak. So mungkin anda akan kata, sebelum ni kata kalau kaki bengkak itu masalah dengan buah pinggang. Sekarang ni kenapa pula ianya adalah hati? Kejap lagi kita akan kupas kenapa masalah hati pun menyebabkan kaki kita membengkak, ya, ataupun water retention di dalam kaki kita. Okey, apa lagi? Kemudian mungkin anda sakit belakang, ya, sakit belakang terutama ya anda akan nampak di sebelah selepas ke bahagian ke kanan. Tapi dia akan efek lah bila anda rasa sakit belakang di situ. Tapi dia akan sakit belakang di bahagian kanan. Okey, apa lagi? Anda mula rasa sakit sendi-sendi, ya, bahagian sendi-sendi, di mana-mana ada sendi, mungkin anda akan rasa sakit juga. Okey. Dan mungkin anda susah untuk bernafas, untuk bernafas. Okey. Sekiranya tidur, mungkin juga anda berdengkur, ya, berdengkur, dan ini juga ada keadaan di mana kadang-kadang anda macam rasa tersentak, kerana anda tidak boleh bernafas ketika tidur. Kerana pada normal apabila anda tidur, dia ada ruang untuk udara untuk masuk ni memang ada. Tetapi apabila dalam keadaan orang itu mempunyai lemak yang tinggi di dalam hati, benda ni boleh blockage dekat sini. So ini juga ada satu simptom hati berlemak. So, cukup atau tidak? Wah, seram juga anda. Okey, maka kita tengok lagi. Ada tak lagi tanda? Okey, ini tanda. Kita lihat kepada tangan pula. Okey, tangan. Anda akan nampak tanda-tanda juga di dalam kulit kita. Bukan saja tangan, tapi kulit. So contohnya di kulit anda nampak tumpuk halus-halus warna merah. Ini adalah disebabkan capillary yang sensitif. Jadinya dia akan nampaklah macam tumpuk-tumpuk halus, macam orang kata tu insect bite, tapi dalam keadaan yang begitu banyak sekali. Ini disebabkan capillary bermasalah dekat situ. Kedua, di kulit anda nampak ini keadaan kita panggil spider web, di mana dia ada jaringan-jaringan. Ini pun adalah keadaan di mana hati anda berlemak. Ya, di bawah kulit anda boleh nampak di sini. Okay. Kemudian saya nampak juga satu juga anda punya tapak tangan. Bila anda lihat tapak tangan, dia ada tumpuk-tumpuk merah. Pun ini adalah juga satu simptom tentang hati yang bermasalah, hati yang berlemak. Okay, apa lagi? Okay, makin ini awal. Ini saya cerita pasal tentang awal. Kemudian kita lihat kepada selepas makin serius. Anda akan nampak anda punya ketiak akan warna hitam. Dan bukan saja di ketiak, dan mungkin juga kalau tidak di ketiak, di bahagian leher. Leher mula warna hitam. Ini dah start lagi serius. Dan kalau anda nampak pada kuku, kuku tiba-tiba ada warna putih.
Sebab saya pernah ada seorang, ada customer, klien beritahu, putih ya, ini good luck, dia kata dia. Jadi jawapan yang saya beritahu, ini adalah tanda. Kalau anda ada mempunyai, anda cek sama ada bila ada dot putih tu, ini adalah masalah hati ya. Dan ini dalam keadaan yang serius di mana kulit anda menjadi warna kuning. Ini keadaan jaundice ya. Ini ada kaitan di mana keadaan orang kata tu dalam bahasa Melayu demam kuning lah. So kadang-kadang bila ini berkaitan, bila dah kataan demam, dia akan efek kepada kita punya imunisasi, dan ini kita akan lebih orang kata tu akan dalam keadaan jangkitan akan ada juga, jangkitan akan berlaku. So cukup atau tidak dengan tanda? Banyak tanda-tanda ini mungkin kita ada tapi kita tak tahu. Okay. Lagi serius di sini, kita lihat kepada tanda di mana anda akan cepat letih. So you feel very tired. Fatigue pun ada, ya, jadinya very tired. So this is one of the early symptom juga hati anda berlemak. Ini awal, dan akhirnya bila anda mempunyai masalah hati yang lebih serius, anda akan tidak dapat fokus. Ya, anda tidak dapat fokus, dan juga anda mula, orang kata tu, helunisasi. Banyak fikir benda yang nampak, benda yang tak nampak. Okey. Kalau kita ada belajar tentang traditional Chinese medicine, mereka akan kata orang yang mempunyai masalah hati, dia ada emosi mereka akan terjejas, terutama akan rasa takut. Ya, sebab boleh nampak dekat sana. Ini kaitan je, ya, kaitan dengan hati dan helunisasi. Okey, sudah banyak dah tanda-tanda. Now, kita lihat adakah kita mahu dalam keadaan di sini. Kita tadi beritahu banyak perkara-perkara ini, perkara-perkara kaitan dengan permasalahan-permasalahan yang lain, ya, yang berkaitan tadi. Saya beritahu tentang bloating dan sebagainya. Ini disebabkan hati tidak bekerja secara bersendirian. Dan saya selalu beritahu kepada anda bahawa setiap organ di dalam badan kita berhubung kait antara satu sama lain. So now kita hati, ya. Bila kita ada proses untuk penguraian peranan yang hati lakukan tersebut, sekiranya permasalahan beban hati ini, dia juga akan kaitan juga dengan usus kecil tadi, bloating, usus besar, dan juga perut, dengan keadaan saya beritahu tadi boleh tentang acid reflux. So ini dia berkait. Kemudian tentang detoksifikasi, dia akan pergi kepada permasalahan di hati ini, dia akan efek kepada buah pinggang juga. So jadinya sistem-sistem detox tadi juga akan berkait tentang bengkak di kaki tadi. So, dan dia akan pergi juga permasalahan di pundi kencing, ya, pundi kencing. So hati. Contoh pundi kencing jadinya adalah di antara apa? Kerana anda tahu tadi bahawa hati tadi adalah organ detox yang tinggi. Dan akhirnya sisa-sisa bahan-bahan yang tidak terurai, dia akan terkumpul di dalam pundi kencing, terutamanya dalam bentuk batu karang. So jadi di sini kaitan dekat situ. Dan seterusnya, kalau kita lihat pada jantung tadi, lemak-lemak yang tadi yang ada di dalam saluran darah, dia akan efek kepada jantung. Tadi pun bila pernafasan, ya, pernafasan tidak dapat bernafas dengan betul, kerana apabila jantung tidak berfungsi dengan betul, jadi paru-paru pun tidak dapat mendapat orang kata tu, tidak dapat memberikan orang kata tu fungsi juga, ya, yang berkaitan. So di sini banyak juga lagi, dia akan efek kepada sistem tulang dan otot, dia akan efek juga kepada hormon, sistem hormon, dan dia akan efek kepada saraf. Sebab tu masalah orang boleh bayang-bayangkan, sebabnya efek kepada brain kita, kepada otak kita. So ini kita lihat bahawa keadaan ini berkait antara satu sama lain. Permulaan kalau kita lihat, kita tak jaga tentang organ yang perlu dalam keadaan untuk mendetoksifikasi. Jadi bila detoksifikasi tidak dapat dilakukan dengan betul, jadinya organ-organ lain pun affected juga. Okay, now kita lihat pula. Okay, soalan saya kepada anda, sekiranya anda mempunyai tanda-tanda tadi, masalah berlemak, hati berlemak, adakah anda mahu stop di situ? Maksudnya anda rawat ketika
hati anda boleh dirawat. So dalam memang orang kata tu 3 daripada 10 orang mempunyai hati berlemak yang berdaftar, maksudnya yang pergi buat treatment, yang mencari rawatan. So ia telah as a registered. Tetapi bagi orang yang hati berlemak memang sebenarnya memang lebih banyak daripada itu. So soalan dia, adakah anda mahu pengakhiran yang boleh menyebabkan lagi serius ataupun anda mahu merawat hati yang berlemak ini? So bagaimana? Kerana sekiranya ia tidak berlaku, nilai yang paling besar adalah hati ini perlu ditukar. Ataupun tidak. Sekiranya rosak 100%, dia akan rosak. Ataupun sekiranya ada sedikit sudah mengeras, dia akan potong dan akan tampal. Dan perlukan orang kata tu donor ataupun pemberi hati. Dan baru-baru ini di Malaysia ada satu orang kata surgery untuk penukaran atau transplant hati. How much is the cost? Jumlahnya ada 1 juta. Nilai besar sekeping hati. Jadi sebab itulah pada saya, ketika anda dalam keadaan hati berlemak, kita perlu cari tonik yang penting. Toniknya apa? Iaitu enzim. Dalam CNI, kita ada life enzyme advanced formula dan juga life enzyme. Jadi saya kupaskan. Saya terangkan tadi tentang permasalahan dan sekarang kita tahu tugas enzim. Bagi anda yang telah yang datang di dalam perkongsian saya dan juga Dr. Zaidi tentang enzim terapi, tahu tentang fungsi-fungsi enzim kita. So saya ulang balik, apa peranan life enzyme dan life enzyme advanced formula. So tugasnya. Okey. Tadi kita beritahu kan bahawa kita tahu bahawa enzim punya fungsi, life enzyme punya fungsi adalah menguraikan makanan. So sekiranya nombor 1 kita protect adalah untuk supaya penguraian, kita mengambil enzim CNI, life enzyme atau life enzyme advanced formula ini supaya penguraian makanan dapat lebih lengkap. Bila lengkap, jadinya bila masuk ke usus, masuk kepada hati tidak terbeban. Itu sebabnya kenapa kita panggilkan enzim kita ini sebagai pembantu. Okay. Kedua, penguraian toksin. Anda tahu bahawa fungsi hati, organ hati adalah menguraikan toksin. If dia terbeban, macam mana dia nak menguraikan toksin? Jadinya, salah satu daripada cara untuk supaya hati ini tidak terbeban, kita menguraikan melalui enzim pencernaan yang ada di dalam life enzyme kita. Dia dapat menguraikan toksin tersebut. Jadinya hati tidak terbeban. Ketiga, kita tahu bahawa tadi kita mahu proses untuk mencuci darah dan juga melancarkan peredaran darah. Tadi kita ada berkongsi tentang tiga gula darah, kolesterol ataupun lemak darah dan juga tekanan darah. Apabila kita dapat ada fungsi life enzyme ini untuk mencuci darah, darah akan lebih baik. Jadi di sini di situ dia tak ada go back untuk membuatkan hati kita terbeban lagi. So, itu satu untuk pencucian darah. Okey. Yang keempat, paling penting di dalam bagaimana life enzyme dan life enzyme advanced formula bagus untuk menjaga hati kita sebab anti-inflamasi. Tadi saya beritahu kan bahawa bila hati lemak tinggi, dia akan menjadi radang, dia jadi inflame. So, jadinya life enzyme punya fungsi adalah anti-inflamasi. Ini adalah fungsi yang amat penting untuk membantu kita menjaga hati kita. Sebab tu saya panggilkan tonik hati yang terpenting. Selain daripada itu, jumlah antioksida yang tinggi dalam life enzyme dan juga life enzyme advanced formula. Okay. Sekiranya hati sudah start untuk rosak, start mula-mula sudah ada sedikit parut-parut. Jadinya di sini life enzyme membantu di dalam proses regenerasi. Jadinya untuk orang kata untuk tambahkan, untuk memulihkan, untuk memberikan sel-sel di hati yang baru. So untuk membantu di situ, merawatkan situ regenerasi. Dan kemudian life enzyme dan life enzyme advanced formula untuk mengawal atur untuk dalam proses pemeliharaan. So daripada sini dia juga dapat mengawal atur di dalam fungsi-fungsi hati di dalam itu. Okey, ini 6. 6 ini ada di dalam life enzyme dan juga life enzyme
Advanced Formula. Cuma untuk LEF, Life Enzyme Advanced Formula, tambahan dia ada 3 tugas yang lebih besar, iaitu untuk meningkatkan kesihatan usus, kesihatan hati dan kesihatan darah. So untuk ni saya sedikit berkongsikan, saya kena stop sharing sebentar di sini kerana saya tak share. Kejap. Saya nak buat tunjuk demo, tapi bila dengan demo ni dia sebenarnya perlu orang kata tu ada music kan. Bila tak share saya terlupa pula nak share. Siap okay, let me see. Okay, with sound. Okay, alright, share. Okay, so now bila dekat sini kita beritahu tadi. Okay, saya ini sudah mungkin banyak kali juga anda sudah nampak demo ni, iaitu demo minyak. Okay, kita teruskan demo ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan tunjukkan demo produk terbaru CNI, Well3 Life Enzyme Advanced Formula, LEAF. Demo lemak dan LEAF. Bahan-bahan yang diperlukan ialah minyak, air dan LEAF. Minyak mewakili lemak dan sering didapati dalam masakan harian kita. Pertama, masukkan air dalam gelas A dan B. Kemudian, masukkan minyak sehingga membentuk lapisan atas permukaan air. Jom kita lihat kehebatan LEAF. Masukkan 1 stik LEAF dalam gelas A. Kemudian kacau. Jika anda dapat lihat, gelas A, tekstur minyak dipecahkan kepada bentuk yang lebih halus dan memudahkan proses penyerapan oleh badan. Manakala dalam gelas B, tekstur minyak tidak berubah dan masih kekal di permukaan atas. Inilah keajaiban LEAF. Oops, hey. Okay, so jadinya. Assalamualaikum dan okay, so anda nampak tadi tentang demonstrasi minyak sebagai lemak. Jadi di sini kita nampak tahu bahawa Life Enzyme dan Life Enzyme Advanced Formula mempunyai fungsi untuk menguraikan lemak. Bila kita cerita pasal lemak, bukan hanya lemak sebagai di dalam makanan, juga apabila Life Enzyme ni berada di dalam badan kita, dia dapat membantu menguraikan lemak juga. Okay, itu adalah satu demo yang mudah untuk anda lihat dan dapat membantu dalam keadaan menunjukkan bahawanya. Okay, seterusnya kita tahu juga tadi proses untuk melancarkan peredaran darah. Jadi ini di sini saya juga ingin berkongsikan juga dengan anda di mana kita nampak bahawa gumpalan darah yang kita simpan dan kemudian satu ditambahkan dengan air dan satu lagi ditambahkan dengan air dan juga Life Enzyme Advanced Formula LEAF. Jadi selepas 1 minit anda nampak di sini bahawa di dalam yang diletak dengan air tidak dapat larut, tetapi hanya dalam 1 minit sahaja yang ada gabungan bersama dengan campuran bersama larutan LEAF ini, dia dapat membau. So jadi di sini kita boleh nampak juga bahawa dalam proses Life Enzyme dapat membantu, Life Enzyme dan juga Life Enzyme Advanced Formula dapat membantu untuk melancarkan peredaran darah. Okay, so now bila saya ceritakan tentang tonik hati tersebut, okay, anda boleh pilih sama ada nak ambil Life Enzyme ataupun Life Enzyme Advanced Formula. Okay, so jadinya kalau kita ceritakan tentang Life Enzyme Advanced Formula ini, okay, pertama sekali fungsi yang pertama, LEAF ini fungsi anti radangnya amat tinggi. Wah, ini tinggi sebab itu more than 155% increase. Okay, kalau kita dapat penjagaan hati 26.8, antioksida memang kadarnya tinggi. Tadi berceritakan tentang lemak darah jumlah 16%. Okay, untuk permasalahan pembuangan air besar, ya, jadi 19%, berat najis pun tinggi dan untuk melegakan sembelit. Jadi permasalahan-permasalahan berkaitan sebagai simptom-simptom masalah hati yang berlemak itu kita dapat bantu dengan Life Enzyme dan Life Enzyme Formula. Probiotik increase juga, ya.
Ini adalah LAF begitu, dia increase 12 hingga 19%. Kemudian yang ke-8 adalah meningkatkan kadar pertumbuhan sel. So tadi dalam kita bercerita juga cell regeneration. Jadi daripada sini ini adalah satu jadi bukti-bukti yang penelitian kajian yang kita buat. Dan yang paling kenapa saya mau berkongsi tentang tonik hati ini, Life Enzyme Advanced Formula ini, kerana adalah penelitian yang baru dibuat oleh Profesor Chow yang telah dikongsikan baru-baru ini di Facebook dan juga di grup-grup WhatsApp anda, iaitu diet tidak sihat yang boleh meningkatkan pengumpulan lemak. Jadi di sini saya kupaskan di mana kita dapat di sini, kalau ini adalah dua grup ya, di mana satu makanan dia adalah makanan yang tinggi lemak, satu adalah makanan tinggi lemak dengan LAF. Ini selepas, if I'm not mistaken, untuk 8 minggu. Selepas makan 8 minggu ya, pemakanan di sini, kita dah lihat bahawa dengan bagi subjek yang makan LAF ini kandungan diet tinggi lemak dan LAF ini, kandungan penurunan lemak visceral jadi lemak yang di dalam abdomen jatuh menjadi 37% turunnya. Okey, bagi lemak intraotot, ini lemak di bawah kulit sudah kurang menjadi 21%. So inilah sebabnya perkongsian untuk saya pada malam ini untuk memberikan anda satu ilmu, menunjukkan bahawa LEAF, Life Enzyme Advanced Formula, kajian untuk membantu anda di dalam untuk meningkatkan orang kata kadar metabolisme anda dan masa sel untuk mengurangkan lemak. Jadi bukan hanya lemak pada darah, tetapi lemak di dalam lemak visceral dan terakhirnya lemak intraotot. So, jadinya soalan sekarang mungkin macam mana anda akan tanya pada saya macam mana nak makan. Okay. So untuk makan, saranan dia kalau anda ambil Life Enzyme. Okay, kerana untuk lemak ni kita perlu untuk bantu dalam digestion. So yang penting adalah untuk ambil seperti orang kata tu, kalau ambil Life Enzyme ambil 4 sachet. Kalau LEAF, saya tekankan adalah permulaan 1 minggu ambil 3 stick dan kemudian ambil 2 stick. Okay, jadinya 1 hari. Ya, jadi LAF anda ambil 3 stick dulu, kemudian ambil 2 stick. So ini bukan enzim terapi ya, ini sebagai saranan yang sebagai secara normal. Okey. Sekiranya anda lihat dalam produk CNI ada tak produk lain? Banyak produk lain yang boleh membantu dalam hal ini. Kita boleh cari produk-produk yang anti-inflamasi, ya, anti-inflamasi. Tetapi saya rekomenkan di sini ada 2 produk. Iaitu satu adalah Neoganic. Ya, kenapa? Kerana Neoganic adalah sumber serat. So bila sumber serat tadi kita beritahu tentang healthy portion ya untuk makanan yang suku-suku setengah. Jadi kita ambil Neoganic, dia dapat membantu healthy plate kita. Okey, itu sumber serat. Kerana kedua, kerana ianya adalah diperbuat daripada pelbagai bijian dan juga sayur-sayuran dan buah-buahan. So dia ada sumber tumbuh-tumbuhan ini, dia mengandung vitamin dan mineral yang diperlukan oleh badan. So kedua. Ketiga, fungsi Neoganic ni kembang kan, jadinya dia dapat serap lemak dan toksin, dia dapat cuci usus dan cuci darah. So that's why tambahan kalau anda nak ambil produk bersama dengan Life Enzyme atau Life Enzyme Advanced Formula ini, anda boleh lihat pada organik sebagai Neoganic. Okey, saya juga mungkin rekomenkan ISP 18 kira orang itu dalam berat badan yang berlebihan. So jadinya kalau berat badan berlebihan, sebagai orang kata tu nak orang kata tu nak menguruskan ataupun untuk better orang kata tu berat badan yang lebih ideal. So gabungkan enzim Neoganic dengan ISP 18. So ISP 18 actually anda tahu bahawa protein tumbuh-tumbuhan. So bila dia protein tumbuh-tumbuhan, kolesterolnya amat rendah sekali. So jadinya you don't have to worry. Selalunya protein daripada haiwan memang ada kolesterol. So jadi ini tidak ada kolesterol. Dan ianya adalah sumber amino acid. So asid amino yang tinggi ini akan membantu dalam pembentukan semula hati yang sudah rosak dan organ yang terjejas. So ini satu. Jadi terutama bagi orang yang nak kuruskan badan. Tadi saya cakap
orang kata tu lemak di dalam di antara intraotot, dan juga sekarang ini ditambah pula neogenik. Ya, sebab anda tahu neogenik dengan SP8 akan membuatkan selera makan kita akan kurang juga. So, ini sedikit perkongsian saya, sebab itu permulaan yang saya ingin beritahu kepada anda tentang tonik hati, LAF dan juga life enzyme adalah penting, dan sebagai untuk menjaga hati anda, langkah yang lain anda yang dapat membantu senaman. So pada ini Double Diamond Irman kata, okey, kalau kita makan dan kalau kita ambil makanan kesihatan, sebenarnya kita perlu juga ada senaman, kerana senaman ini akan membantu kita di dalam proses detoksifikasi juga. Okay, kedua, diet seimbang. Tadi saya beritahu suku-suku setengah. Okay, puasa. Actually puasa yang orang kata tu intermittent puasa. So puasa secara Islam memang okey, ya. Di mana ini adalah dalam keadaan kita panggil intermittent. Kita tidak puasa terus menerus. Okey. Keempat, kawal berat badan. Kita kontrol ya pemakanan dan kita kawal berat badan. Kemudian kelima, kurangkan gula, kurangkan manisan, kurangkan sirap, sebab sirap selalunya daripada fruktos dan sukrus juga. So kerana kita tahu tadi manisan gula akan convert balik kepada lemak. Okay. Kemudian keenam, ada kurang makanan berkarbo tinggi. Ya. Jadinya karbo akan convert juga kepada lemak. Okay. Kurangkan alkohol dan juga tidak mengambil ubat sewenang-wenangnya. Dan sekiranya anda mengambil ubat daripada hospital yang diprescribe, perlu dia dipreskripsikan. Okay. Anda perlu mengambil enzim kerana proses untuk menguraikan sisa-sisa bahan buangan yang daripada ubat-ubat ini. Ini penting ya. So yang terakhir, yang pentingnya adalah untuk ubat, banyak daripada rakan-rakan kita yang ambil painkiller secara sewenang-wenangnya, maknanya penahan sakit. So saya harap antara kita CBO CNI dan rakan-rakan pada malam ini tidak mengambil painkiller ataupun orang kata tu penahan sakit, ubat penahan sakit. Jadinya ini pun akan seriuskan kepada hati kita. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, maka berakhir saya punya topik, dan untuk untuk seterusnya mungkin saya serahkan kembali majlis ini kepada Dr. Zaidi, dan sekiranya anda mempunyai Q&A. Jadi kita buka soalan ini kepada semua. Dan Dr. Zaidi. Baik, terima kasih Cik Mazah atas penerangan yang memang cukup jelas daripada awalnya, di mana Cik Mazah dah terangkan kepada kita semua peranan organ hati sebenarnya, apa fungsinya kepada badan kita, tubuh badan kita untuk kerja seharian, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan hati dan juga puncanya, dan bagaimana kita nak kesan permasalahan tersebut, dengan salah satunya tentunya dengan menggunakan saringan kesihatan kuantum. Kemudian seterusnya, Cik Mazah juga ada berkongsi dengan kita tanda-tanda, apakah tanda-tanda hati jika hati anda bermasalah. Ada banyak tadi yang Cik Mazah dah kongsikan, dan bagaimana, yang pentingnya ni, bagaimana enzim dari CNI dapat membantu dalam kesihatan hati. Jadi saya harap kita semua dapat manfaat, tapi sebelum itu kita lihat di ruangan chat sama ada apakah ada persoalan daripada rakan-rakan CBO kita. Okey, mungkin saya boleh kongsikan sedikit daripada AM Easy Meli. Macam sama dengan simptom je, Cik Mazah. Yes, sebab tu lah kita cakap kaitan dengan, sebab hati adalah merupakan satu organ juga yang berkaitan dengan sistem penghadaman. Betul lah. So jadinya terutama sekali bila penghadaman makanan yang berkaitan dengan lemak. So jadinya kalau lemak itu tidak dihadamkan dengan betul-betul, so jadinya dia akan efek kepada tadi saya kaitkan dengan perut dan kemudian acid reflux. So GERD dengan acid reflux ni it's actually more or less the same lah kalau saya katakan. So itu salah satu daripada penelitian lah. So simptom akan sama kerana kata organnya berkaitan. Ya, betul. Sebab tu pentingnya saringan kesihatan untuk kita tahu apakah simptom-simptom puncanya dari mana, sama ada dari perut kita ataupun sama ada atau hati kita. Okey, baik. Seterusnya
Daripada SH Nurul Kamalia dengar orang kata dalam kuku tu ada bunga, rupanya ada masalah. Tadi salah satu tanda tu dekat kuku ada warna putih. Memang itu salah satu daripada tanda. Dalam kuku ada bunga. Selalunya saya tahu dalam hati ada taman bunga. Okey, baik, Cik Mazlah. Alright. Okey, kemudian daripada Ahmad Syukri Kuantan, macam mana dengan kulit tapak tangan dan kaki gatal-gatal serta kulit mudah lebam? Tadi Cik Mazlah ada kongsikan juga kan? Ya. Kenangan dengan ini? I think that in terms of kulit mudah lebam, it actually is more towards, kalau saya lah, kalau dia mungkin berkaitan dengan, mungkin sedikit kita lihatlah, satu pertama is kulit tapak tangan dan kaki gatal-gatal. So ini kita selalunya kaitkan dengan masalah detoksifikasi. Ya, selalu detoksifikasi di mana patutnya pengeluaran toksin dalam badan mungkin akan keluar melalui perpeluhan. So dan apabila toksin tinggi, jadinya imunisasi kita rendah. So ini akan berkaitan dengan selalunya akan ada jangkitan pada kulit. So ini mungkin the main reason lah. So jadi detoksifikasi dan imunisasi. So adakah ianya berkaitan dengan hati? Mungkin tidak atau mungkin ya. So itu dia punya berkaitan. Tapi lebih kepada sebab detoksifikasi, sebab hati pun actually the main organ of untuk detox. So but bila digatal ni, salah satu mungkin itulah satu, dia keluar melalui perpeluhan, so dia gatal, ataupun bila dia dah start dia keluar dekat situ dan mungkin jangkitan akan berlaku. So jadi ini akan satu. So kalau kulit yang mudah lebam, I akan kaitkan dengan sistem pengaliran capillary yang sistem pengaliran darah. Jadinya di situ mungkin permasalahan darah yang tidak sihat, ya. Jadinya adakah ini lemak yang tinggi di dalam darah ataupun berkaitan dengan darah yang tidak lancar. So jadinya selalu lebam-lebam ni selalu orang kaitkan dengan sistem pengaliran darah. Adakah dia 100% hati, permasalahan hati? Saya lebih kepada darah lah. Dr. Zaidi. Mungkin Dr. Zaidi nak tambah pun boleh juga. Betul lah, memang jika berkaitan dengan kulit mudah lebam tu memang sangat berkaitan dengan pembuluh darah yang halus-halus, yang kecil-kecil di paling ujung tu. Jika dia tak kuat, dia memang akan mudah untuk mengalami lebam-lebam. Okey, baik. Seterusnya ada perkongsian sikit daripada RM Pengarah Khairunisa Mahirah. Okey, bagi merawat hati yang berlemak yang genetik, rawatlah gunakan enzim dari CNI. Terima kasih atas perkongsiannya. Mungkin soalan yang terakhir, mungkin kita boleh ambil dari Angel. Cara pengambilan yang recommended untuk liver detox. Tadi Cik Mazhar dah terangkan. Yes. Tadi sudah beritahu tentang saranan, sama ada anda ambil Life Enzyme ataupun Life Enzyme Advanced Formula. Untuk Life Enzyme 3 paket satu hari, jadinya saya boleh recommend 1 paket sebelum breakfast, 1 paket sebelum lunch, 1 paket sebelum dinner, 1 paket sebelum tidur. So ini adalah cara yang paling baguslah kita untuk supaya kita dapat detox secara berkala. Okay. Bagi kalau anda ambil LAF, ambil 3 paket permulaan pada minggu pertama dan kemudian boleh dikurangkan dengan 2 paket, ya, seterusnya. Okey, baik Cik Mazhar. Ini ada yang tanya, menarik juga. Kalau nak terapi tu sesuai berapa session? Mungkin. Okey, untuk terapi ya. Terapi kena datang terapi. Nurul Kamalia dah berminat dah. Okey, jadinya okey. Actually untuk terapi, again sama ada anda menggunakan Life Enzyme ataupun Life Enzyme Advanced Formula. So kita memang beritahu bahawa enzim terapi ni memang bagus, sebab ada juga anda nampak juga rakan-rakan kita yang sudah pergi terapi, dia ada mempunyai kesan-kesan yang memang nampaklah dia punya ketara, yang orang kata kesan-kesan, orang kata tu proses pemulihan badan dalaman. Okey, berapa banyak? Kalau anda ambil Life Enzyme ataupun LAF, ambil jumlah 8 sachet, ya, untuk hari pertama, 7 atau 8 sachet hari kedua, dan 8 sesi hari ketiga. So ini untuk enzim terapi. Enzim terapi kita mengambil jumlah yang banyak
dos yang tinggi, jadi life enzyme dan life enzyme formula jumlahnya yang sama. 8, hari kedua 7 atau 8, dan hari ketiga adalah 8. Dan bila jumlah ni, anggaran adalah setiap lebih kurang 2 jam, setiap 2 jam anda ambil. Itu dia punya itulah. Jadinya kalau boleh join kita punya enzyme therapy, so sama-sama kita dapat experience ya. Jadi itu. Terima kasih Puan Kamalia. Okey, baik. Mungkin ada soalan terakhir mungkin daripada Cik Wadi. Apakah kekurangan sel darah merah ada kaitan dengan penyakit hati ni? Sel darah merah, kekurangan sel darah merah. Okey, kekurangan sel darah merah. Dr. Zaidi, you kena help me on this. Jadinya, Baik. okay, pertama sekali kalau kita lihat tentang sel darah merah, usually kita akan juga link dengan anemia. So jadinya bila in terms of anemia, actually kita perlukan in terms of kita mahukan kita punya orang kata penghasilan sel darah merah itu menjadi tinggi. Jadinya kaitan yang berkaitan adalah di mana organ-organ yang membantu untuk penghasilan sel darah merah tersebut. Jadi dan untuk membantu, kita definitely membantu dengan makanan-makanan kesihatan yang ada nutrients yang tinggi. Okey. Jadi ini kalau kita lihat pada keadaan di mana anemik, seorang yang anemia, mempunyai kurang darah dan mempunyai sel darah merah yang rendah. So jadi kalau produk sekurang-kurangnya LAF dan enzim dan juga bersama dengan royal jelly. So ini soalan saya, ini jawapan saya. Mungkin Dr. Zaidi mau tambah juga, mungkin ada penyakit yang serius yang berkaitan dengan sel darah merah. So Dr. Zaidi nak tambah? Betul je Mas. Memang apabila orang yang mengalami kekurangan sel darah merah ni, anemia ni, memang dia biasanya orang yang kurang zat makanan dan juga darah dia memang tak berkualiti, dan dia sebenarnya penyerapan zat besi tu, penyerapan zat besi tu memang kurang. Bagus memang untuk amalkan royal jelly dan juga enzim untuk meningkatkan nutrien yang kita serap daripada makanan yang kita ambil dan daripada royal jelly tersebut. Okey, baik. Ada banyak perkongsian testimoni daripada rakan kita, Pangeran Karunisa. Kemudian mungkin soalan terakhir yang mungkin kita boleh ambil pada malam ini, berkaitan pengambilan berlebihan leaf ada side effect. Alright. Side effect ni. Satu soalan yang bagus. Juga penelitian ini telah dibuat juga dengan Profesor Chow. Jadinya jumlah berlebihan actually tidak masalah untuk ambil LAF. So tadi kata 8. Actually 8 ni sikit aja sebenarnya. Jumlah yang actually yang masih lagi dalam keadaan yang okey mengikut berat badan anda. Katakan berat badan anda 50 kg. So 50 kg sebenarnya kalau anda ambil 50 stick LAF dalam masa 1 hari masih selamat. Cuma poket aja lah tak selamat. So jadinya kalau dikatakan 8 sebenarnya itu dalam keadaan yang masih dalam masa yang jumlah yang rendah. So itu jawapan saya, Dr. Zaidi. Baik, memang leaf CNI enzim ni memang selamat, telah terbukti melalui penelitian yang dilakukan oleh Prof Chow, selamat sampai 50 stick. Kalau berat 1 kilo bersama dengan 5 gram leaf. Jadi kalau berat kita 50 sampai 50 stick kita boleh ambil dan dia masih lagi terjamin selamat untuk kita amalkan dan kita dapatkan manfaatnya. Okey, baik. Itu berkenaan dengan soalan. Terima kasih kepada semua yang participate dalam sesi soal jawab ni. Jadi saya teruskan perkongsian saya sebelum kita berakhir. Ada sedikit saja lagi. Mungkin saya ingin mohon jasa baik anda untuk bantu saya untuk isikan borang maklum balas ini, okey, yang saya telah kongsikan di ruangan komen. Jadi kita mohon kerjasama anda semua untuk memberikan maklum balas supaya kita dapat menambah baik kelas ataupun program berkenaan dengan enzim ini pada masa akan datang. Jadi jutaan terima kasih kepada anda semua, dan setelah anda isikan mungkin boleh typekan dan di ruangan chat room. Okey, baik. Sambil-sambil anda tekan link dan
berikan maklum balas anda. Mungkin sambil itu juga kita boleh on video bersama untuk kita ambil gambar. Mungkin saya ingin bantuan daripada Cik Juraidah kita. Okey, Dr. Zaidi, kita ada 4 muka surat sini. Okey, siap sedia Okey. semua. On video dulu. Kalau ada lift ataupun live exam di tangan anda boleh boleh bergaya. Ini malam. Okey, atau apa-apa pun produk pun okey. Okey. Oh ya. Yeah. Haji Sabani, how are you? Nampak Haji. Ivy, thank you. Cik Irman. Alright. Okey. Madi pun ada. Alright. 1, 2, 3. Okay, saya copy and paste. Page pertama. Okay, so ready? Page kedua, tak pasti kita berada di page yang mana. Okay, senyum saja. Senyum sampai ke telinga. 1, 2, 3. Kecing. Alright. Okay, page kedua. Yang ketiga. Alright, ketiga. Senyum. 1, 2, 3. Alright. Aduh. Okay, last sekali. Page yang keempat. Senyum. Alright, sekejap ya. 1, 2, 3. Alright, thank you semua. Okey, terima kasih kepada Cik Juraidah dan kepada anda semua. Memang sporting semuanya pada malam ini. Alright, jadi teruskan kepada anda semua untuk isi borang maklum balas dan typekan dan di ruangan chat room. Okey, sebelum kita berakhir ada sedikit perkongsian lagi kepada anda semua untuk kita terus tetap amalkan enzaim. Okey, pada bulan ini masih lagi berlangsung promosi bulanan bulan Jun. Beli 2 Marine Calcium Plus dan dapatkan percuma LEF 20 paket. Jadi peluang untuk kita tambahkan nilai daripada pemakanan kesihatan kita sehari-hari dengan juga mengamalkan ataupun mengambil enzim dari CNI. Itu promosi yang pertama. Dan promosi bulanan yang kedua yang ingin saya tekankan pada malam ini, beli 2 probiotics dan dapatkan percuma 1 kotak Life Enzyme 15 paket. Jadi dia punya kesihatan tu lebih menyeluruh untuk kesihatan usus anda. Okey. Dan jangan juga anda lepaskan promosi Wellness Special Package di mana promosi ini berlangsung sepanjang tahun ini. Dapatkan pembelian CNI Enzyme sama ada Leaf ataupun Life Enzyme, beli 6 percuma 2 ataupun package yang kedua adalah beli 3 percuma 1. Dapatkan lebih banyak manfaat, lebih banyak penjimatan daripada promosi Wellness Special Package ini. Dan seterusnya mungkin saya ingin kongsikan kepada anda, kempen kesedaran CNI Enzyme telah bermula daripada 1 Jun 2002. Kita nak cerita lebih banyak berkaitan dengan CNI Enzyme pada mereka yang baru ataupun anda ingin sarankan pemakanan kesihatan, pastikan ia bermula dengan enzim dari CNI. Dan kepada mereka yang di luar sana yang dah amalkan makanan kesihatan daripada CNI, tambahkan enzim supaya kita dapatkan manfaat yang kita panggil pemanggil ataupun katalis okey, kepada makanan kesihatan yang telah kita ambil supaya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh tubuh badan kita. Kemudian seterusnya masih lagi dalam kita meraihkan Hari Ibu Bapa, okey, sebagai ucapan terima kasih kepada mereka, kita hadiahkan CNI Enzyme kepada mereka dan dapatkan kita panggil bag istimewa khas untuk mereka. Masih lagi berlangsung sehingga stok tak ada nanti, okey. Alright. Okey, seterusnya di social media, kempen social media CNI Enzyme telah bermula. Jadi kita lihat dah ramai yang berkongsi berkenaan dengan CNI Enzyme di Facebook mereka. Pastinya yang paling banyak di Facebook, kemudian di Instagram dan sebagainya. Okey, jutaan terima kasih kepada anda semua kerana telah kita sebarkan manfaat CNI Enzyme. Okey. Dan untuk anda semua, masih kita nak lebih ramai lagi untuk berkongsi berkenaan dengan CNI Enzyme ni. Pastikan setiap kali posting anda berkenaan dengan
live ataupun live enzim ni, pastikan ada hashtag saya sudah enzim, hashtag enzim dan juga hashtag CNI Malaysia. Kita nak lebih ramai lagi dapat tahu manfaat daripada enzim dari CNI ini. Okey, seterusnya ingin saya kongsikan aktiviti training dan event pada minggu ini. Masih lagi banyak kelas yang kita akan lakukan secara online maupun offline. Pada hari esok, LBA Development Session dengan topik prinsip kejayaan dan ilmu networking. Pastikan anda yang telah berdaftar untuk join. Kemudian seterusnya, kita ada program enzim terapi secara offline di Tawau Center Sabah bersama dengan penasihat kanan pemakanan CNI iaitu Cik Mazla Ibrahim. Okey. Pastikan anda yang berada di kawasan sekitarnya untuk join sama-sama di enzim terapi di sana. Dan selain itu, kita ada program baru iaitu Be Your Own Boss yang kita mulakan daripada Kuantan, kemudian Taman Molek, kemudian seterusnya di Melaka dan juga di Wisma CNI bersama dengan speaker-speaker yang hebat. Kita boleh lihat CDM Murad Basir bersama dengan DDM Muhammad Zairi Rasidi, DAM Muhammad Fauzi Yusof dan juga PAM Cik Mun. Jadi tetap bersama kita di lokasi-lokasi yang saya telah sebutkan tadi secara offline. Okey. Dan seterusnya saya ingin ingatkan kembali besok ada LBA Development Session LDS dengan topik prinsip kejayaan dan ilmu networking kepada anda semua. Pastikan yang telah mendaftar tu kita tunggu link besok dan kita join ramai-ramai pada malam esok. Okey, sekian saja mungkin pada malam hari ini. Saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Mazhar Ibrahim, konsultan kanan pemakanan CNI atas kesudian beliau berkongsi ilmu dan juga pengalaman beliau berkenaan dengan CNI enzim ini. Dan kepada anda semua, saya berharap kita semua dapat manfaat atas perkongsian daripada speaker kita, Cik Mazhar. Dan kepada anda semua, terima kasih kepada anda kerana menjadikan kelas pada malam hari ini. Tanpa anda semua takkan meriah dan berjaya kelas ni. Dan sehingga kita berjumpa lagi di program enzim pada bulan-bulan yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat malam.